Berjanggut dan berjambang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan situ saja. Yang kedua, amalan para sahabat Nabi, yakni semua sahabat berjanggut. Manusia yang diredha oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu semua berjanggut. Baik. Dan para nabi alaihi mussalawat wa taslimat. Para nabi alaihi mussalawat wa taslimat, semua mereka ini ada janggut. Dalil dia apa? Baik. Di antara nabi yang berjanggut yang disebutkan oleh Al-Quran ialah Nabi Harun, abang kepada Nabi Musa AS. Dan tafsir tulis bahawa sepupu Nabi Musa. Dan tafsir juga tulis bahawa pak saudara dia. Macam-macam tafsir. Yang tepatnya sepupu, yang dipanggil abang juga. Musa AS, Harun. Nabi Harun lebih tua 3 tahun daripada Nabi Musa. Dia lebih tua 3 tahun. Firman Allah, qala ya bna umma la tadkhudh bi lihiyati wala bi ra'si. Wahai Harun, Nabi Harun kata, wahai anak ibuku, yakni anak mak saudara aku. Kalau ditengok pada tafsir yang menulis bahawa sepupu. Ha ni. Mak saudara punya baik orang panggil mak, kan? Ada juga. Wahai anak ibuku, janganlah engkau meragut janggut dan menarik rambutku. Janggut. Nabi Harun sebut janggut. Maknanya Nabi Harun berjanggut. Baik. Kadar janggut Nabi Harun ni punya panjang sehingga boleh diragut. Betul tak? Kalau trim, boleh ragut. Nak ragut macam mana? Ini amalan agama. Jangan kita abaikan, jangan kita pandang remeh ni sebab janggut ni. Dia membezakan mukmin dengan kafirin. Ini yang saya baca ni fatwa ni fatwa. Fatwa ni bang ni. Baik. Kisah janggut Nabi Harun alaihi salam yang dipegang Nabi Musa alaihi salam ini menjadi dalil kepada ulama yang berpendapat bahawa amalan berjanggut itu disyariatkan dalam Islam dan menjadi sunnah Nabi-Nabi. Kita pun memang berpegang dengan syariat ini. Janggut ni ialah amalan Nabi-Nabi. Syariat dalam Islam. Dalil dia ni. Ya bna umma la ta'khuz bil lihiyati wala bi ra'si. Baik. Mencukur janggut dan memelihara misai adalah budaya atau cara hidup orang-orang Yahudi, Nasara dan Majusi. Keras benar celaan ini. Besar ni. Cukur janggut maknanya licin cukur dan memelihara misai. Misai dia elok-elok dipelihara. Budaya ini Yahudi, Majusi, Nasara. Kalau kita dengar orang bermisai dia marah gila. Marah punya. Oleh kerana itu orang Islam diperintahkan supaya berkeadaan sebaliknya. Orang Islam diperintahkan supaya sebaliknya. Tidak bersifat seperti orang-orang kafir. Tidak mengikut budaya mereka itu. Untuk membezakan cara hidup orang Islam dengan cara hidup mereka. Bab ni ustaz-ustaz paling takut mengajar di masjid-masjid kerana takut tak dapat sapu surat. Oleh kerana itu orang Islam diperintahkan, disyariatkan, diajar oleh agama berkeadaan berkhilaf dengan mereka ni, supaya membeza cara hidup orang Islam dengan cara hidup orang kafir. Jelas ni. Sabdaan Nabi SAW, a'ful lihya wa khuzul syawariba wa ghayyiru syaibakum wa la tashabbahu bil yahudi wan nasara. Riwayatnya Imam Ahmad, hadis sahih. Maksudnya kamu simpanlah janggut. A'ful lihya kata Nabi. Simpanlah kamu akan janggut. Wa khuzul syawariba. Kamu potonglah akan misai. Dan wa ghayyiru syaibakum. Kamu ubahlah warna uban kamu dengan berinai.
Bukan dengan kala, dengan berinai. Dan janganlah kamu mencontohi Yahudi dan Nasara. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal sahih dalam Musnad Ahmad. Dengar tak ni? Ni berita dia. Nabi sini beritahu, simpan janggut, potong misai dan warnakan rambut dengan inai bagi yang beruban. Satu lagi riwayatnya Ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala muhaddis. Orang pertama yang mengumpulkan hadis ni. Rawa anna rajulan minal majusi ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahawa seorang laki-laki daripada kalangan yang majusi datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qad halaqa lihyatahu. Dan keadaannya laki-laki ini telah mencukur janggutnya. Wa atala syaribahu. Dan memanjangkan misainya. Seorang laki-laki datang jumpa Nabi dalam keadaan janggutnya cukur rapat, misainya berjuntai panjang. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hadha? Dan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya padanya, apa yang engkau lakukan ini? Ma hadha? Apa ni? Qala hadha dinuna. Hadha dinuna. Bukan dinana tu. Dinuna. Silap tulis tu. Hadha dinuna. Kata lelaki tadi, inilah ajaran agama kami. Beginilah agama kami. Dia tak kata beginilah fashion kami. Yahudi nak Majusi tak kata inilah fashion kami. Tak. Dia kata ini agama. Sebab agama ni i'tiqad, akidah kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinna fi dinina an nukhfiya syawariba wa an nu'fil lihyata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam agama kami, yakni Islam, kami memotong misai dan membiarkan janggut kami panjang. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala sahih. Ini hadis Nabi. Imam Bukhari pula berkata, kana Ibnu Umar yukhfi syaribahu hatta yura ila bayadil jildi. Kata Bukhari, Ibnu Umar menipiskan misainya sehingga kelihatan kulitnya yang putih. Dia tak cukur, dia nipis dengan mengguntingkan misai. Sunnah dia mengguntingkan misai rapat sehingga nampak kulit bibir ni, kulit atas, skin atas pada bibir ni, antara lubang hidung dengan mulut. Faham tak? Bukhari menerangkan, Imam Bukhari menerangkan, yukhfi syaribahu, menipiskan, yukhfi syaribahu. Ibnu Umar menipiskan misalnya hatta yura ila biyadil jildi, sehingga nampak putih kulitnya. Baik, daripada keterangan di atas, jelaslah membuktikan bahawa para sahabat adalah berjanggut kerana mencontohi amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis dan pengenalan dia. Baik, hukum berjanggut dan mencukur misai. Apa dari segi hukumnya janggut ni? Menyimpan janggut, apa hukumnya? Maka adapun perintah memelihara janggut itu banyak kali ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis Nabi menegaskan simpan janggut. Kita je buat tak tahu. Bahkan anak kita berjanggut, kita kata apa? Musang dah datang. Anak berjanggut, elok lah. Kita musang dah datang. Jadi hukumnya perintah Nabi memelihara janggut banyak dalam hadis-hadis Nabi. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahfu syawariba wa afu lihya. Hadis Bukhari Muslim diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu cukurlah misai. Jadi gunting, ahfu ni nipiskan misai kamu dengan gunting. Dan memeliharalah janggut kamu. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari.
Hadis kedua, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin waffirul lihya wa ahful syawariba. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bezalah kamu daripada orang musyrikin, berbezalah kamu daripada musyrik, iaitu kamu peliharalah janggut dan cukurlah misai, yakni nipiskan misai kamu. Baik, adapun alat penyukur, kita panggil apa? Clean shave tu kan? Alat penyukur itu, sekiranya mata cukur itu bersifat seperti gunting, dia silang menyilang. Cuba buka tengok. Dalam tu nipis, silang menyilang. Jatuh hukum dia gunting juga. Cukur ni ialah menggunakan pisau yang tajam mencukur habis. Blade. Baik. Oleh itu sunatnya ialah mencukurnya, menggunting, menipiskannya dengan gunting ataupun barang yang semakna dengannya. Saya pernah tanya ini masalah ini pada ustaz saya, Hadrat Maulana Syekhul Hadis Mu'anan Nazrul Rahman Damat Barakatuhu. Saya pernah tanya ni. Baik. Dalam hadis yang lain lagi, baik, masuk pendapat Imam Syafi'i tentang janggut. Baik. Masuk mazhab kita. Apa kata Imam Syafi'i mengenai janggut? Menurut Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bahawa janggut itu tidak dicukur. Imam Muslim menerangkan bahawa janggut ialah satu tumbuhan pada badan yang tidak dicukur. Tak sama dengan bulu ketiak, tak sama dengan misai, tak sama dengan bulu ari-ari, tak sama dengan bulu-bulu yang lain. Baik. Ditulis oleh Imam Nawawi dalam fatwanya Al-Mukhtaru, pendapat yang paling terbaik terpilih. Tarkul lihayati ala haliha wa alla yata'arrad laha bi taksiri syai'in asalan. Wal mukhtaru fil syaribi tarkul isti'asali wal ikhtisari ala ma yabdu bihi tarfu syifati. Tarfu syafati. Syafani bibir. Syafatain. Tarku syafahi. Artinya bahawa pendapat yang terpilih ialah membiarkan janggut mengikut keadaan semula jadinya. Ini yang terbaik. Inilah terpilih mukhtar yang dipilih oleh syariat agama. Baik. Tanpa memendekkannya sedikit pun pada hukum asalnya. Ni hukum asalnya. Allah yata'arradu laha bitaksir syai'in. Pada asalnya tiada sedikit pun dipendekkan. Melayu dah lah pendek. Dah sikit orang Melayu janggut dia potong pula separuh. Dan pada pendapat yang terpilih pada misai pula ialah tidak mencabut atau mencukurnya habis. Memadai memendekkannya setakat kelihatan tepi bibir. Baik. Untuk misai ni ada tafsir dia. Misai ni sekiranya dia tidak berjanggut, maka tiada digalakkan menyimpan misai. Jelas? Kerana dia tasyabuh bil majusi wa yahudi wa nasara. Kalau dia berjanggut, menyimpan misai harus dengan syarat dinipiskan misai sehingga nampak dia punya bibir punya garisan. Sampai tak bibir je. Misai tu dinipiskan, dijaga sama ada nak rapatkan sehingga nampak kulit bibir. Kalau nampak kulit bibir, maknanya dia gunting nipis. Kalau dia biarkan panjang, syarat dia kena potong sehingga tidak melebihi bibir punya urat atas dia. Nampak tak? Tarfu syafahi. Tarfu ni lah tepi bibir atas, bahagian atas tu. Bibir atas kan? Bahagian atas yang bercantum dengan kulit bibir atas. Tak nampak? Faham tak tu? Baik. Dia kata meninggalkan isti'asal. Tidak mencabutnya. Wal ikhtisari ala ma yabdu bihi tarfu syafahi.
tidak mencabutnya, dan tidak ikhtisari, mengurangkan. Kasar, pendek, sehinggalah tidak mencukurnya habis, memadai memendekkannya setakat kelihatan tepi bibir. Faham tu? Kalau nak gunting, misal gunting biar baki sikit-sikit saya ada. Baik. Kalau digunting habis semua pun harus hukum dia sunat juga. Menurut kitab, kerana Sayyidina Ali ada misai. Sayyidina Ali ada misai. Misainya digunting selaras dengan ukuran bibir dia. Menurut kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, kitab fatwa ni. Kitab Majmu' ni kitab fiqh. Fiqh mazhab Nawawi yang menjadi rujukan pada para mufti. Kata Imam Khitabi rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama lainnya, janggut itu disimpan, dibiarkan dengan tidak digunting. Mengguntingnya adalah makruh, seperti perbuatan orang-orang ajam, yakni orang-orang bukan Islam. Faham ni? Jilid 1 muka 1342. Misal janggut menjadi simpan dan mengguntingnya makruh hukum dia. Kemudian dikata lagi di sini bahawa berdasar kepada keterangan hadis, berjanggut itu bukan sahaja amalan Rasulullah dan para sahabat, bahkan menjadi amalan juga kepada para nabi alaihi salawat wa taslimat. Sebagaimana Al-Quran menerangkan tentang janggutnya Nabi Harun alaihi salam, sementara mencukur pula bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bertentangan sunnah ni, maka nak kata bid'ah tidak boleh juga. Nak kata apa? Kata dolalah tu lah, sesat lah. Sesat. Quran menerangkan janggut ialah sifat bagi nabi-nabi, Rasulullah dan para sahabat. Menggondolnya, mencukurnya rapat, berkhilaf dengan amalannya nabi-nabi. Ada orang dia cukur tiap-tiap hari cukur sikit, tak tumbuh lah janggut dia. Mati dah akal janggut tu, betul tak? Kalau dia pakai tudung, dia dengan Puan Rokayah sama. Kenapa janggut muka macam perempuan dia? Baik, peraturan melarang berjanggut. Timbul pula masalahnya, kerajaan tak bagi berjanggut, peraturan tak bagi berjanggut. Saya kerja kerajaan, saya kerja sekian, saya kerja. Awak kerja sekian, awak dah tahu dah dia punya peraturan tak boleh berjanggut. Yang hang pergi bekerja tu hang buat apa? Tengok cerita ni, fatwa ni. Adapun peraturan atau arahan melarang orang Islam daripada berjanggut adalah peraturan itu tidak selaras dengan tuntutan syarak. Lebih-lebih lagi mazhab jumhur selain daripada mazhab Syafi'i lebih menguatkan perkara berjanggut itu. Mazhab Syafi'i bak janggut ni tak kerah mana. Mazhab Hanafi tak berjanggut fasik, tak boleh diimas semayang. Mazhab Hanafi fasik tu. Jelas tak ni? Mazhab Syafi'i tak boleh sebut fasik. Sebut fasik kat lah kerah sangat. Baik, dia kata peraturan-peraturan setengah-setengah badan, setengah-setengah kerajaan, setengah-setengah persatuan yang melarang berjanggut, peraturan ini tak selaras dengan syariat. Bas, tu je. Dia tak beritahu haram tak haram kerana dia pun jaga diri dia juga, mufti ni. Dia cuma beritahu tak selaras dengan syariat. Bas, faham sendiri. Kalau polis larang, polis punya syariat itu tak selaras dengan syariat. Polis punya peraturan tak selaras dengan syariat. Askar larang, askar punya syariat, askar punya peraturan tak selaras dengan syariat. Had memotong janggut. Bas, sampai bab ni. Banyak mana janggut harus dipotong, harus disimpan. Had atau sukatan bagi memotong janggut itu adalah berdasarkan kepada perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu semasa mengerjakan haji dan umrah. Tidak ada hadis sahih yang mengatakan bahawa Nabi menggunting janggut Nabi sebanyak mana. Cuma perbuatan Ibnu Umar ada sabit dia.
Dalam Bukhari, sahih hadis. Jelas ni? Kalau orang tanya, ada tak Nabi gunting janggut? Kata tidak ada hadis sahih. Hadis tak sahih? Ada. Sahih? Tiada. Hadis sahih hanya ada Ibnu Umar pernah menggunting janggutnya. Banyak mana? Ni cerita dia dalam hadis Bukhari. Semasa mengerjakan haji dan umrah, yang mana beliau telah menggenggamkan janggutnya dan yang lebih daripada genggamannya dipotongnya. Wa kana Ibnu Umar idza hajja aw i'tamara qabadha ala lihiyatihi fama fadala aqadahu. Semasa Ibnu Umar mengerjakan haji atau umrah, beliau menggenggam janggutnya. Mana yang lebih daripada genggamannya, dia memotongnya. Hadis riwayat Al-Bukhari sahih. Banyak tu harus. Bila dia pergi umrah, pergi haji. Bukan suka-suka nak buat. Baik. Tidak mahu memotong misai. Ni satu hal pula. Mengenai misai pula, menurut Imam Nawawi, bahawa mendapat pendapat yang terlebih ialah yang terpilih, yang mukhtar, yang terbaik ialah tidak memotongnya habis. Cukup memendekkannya setakat jelas kelihatan tepi bibir. Misai kan yang terbaik ialah digunting, tak semua gunting. Biar ada nampak misai dan dia punya jalur atas bibir tu nampak. Faham tadi? Jadi dia nipiskan misai. Orang panggil misai handsome. Baik. Itu kalaulah tak mahu memotong misai, ya. Kalau tidak mahu memotong seluruh misai, maka terbaiknya dia memotongnya sehingga nampak bibir. Jangan biarkan dia merengkuk masuk dalam bibir. Menyimpan dan menjaga dengan bersih bulu ketiak. Habis janggut, habis misai, jatuh bawah lagi bulu ketiak pula. Adapun membiarkan bulu ketiak itu panjang dengan niat untuk menyimpan dan menjaganya dengan bersih adalah menyalahi fitrah. Nabi SAW bersabda, ini sabdaan Nabi dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Hadis riwayatnya Bukhari wa Muslim. Riwayatnya Bukhari wal Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Malik. Semua kitab sittah. Semua kutub. So Imam Malik punya Muwatta Imam Malik sekalipun, kesemuanya menerangkan bahawa fitrah manusia adalah lima perkara. Ini hadis kekuatan dia amat dahsyat, kuat. Dia kata Aisyah meriwayat, Abu Hurairah meriwayatkan al-fitratu khamsun. Al-fitratu khamsun. Fitrah ini sunnah pada Nabi SAW yang disepakati oleh ulama. Fitrah ini sunnah Nabi-Nabi yang disepakati oleh syarak. Ada 5. Au khamsun minal fitrati. Atau perkataan dia khamsun minal fitrati. Pertama, al-khitanu. Al-khitanu. Apa makna al-khitanu? Berkhitan. Fatwa barunya Al-Azhar yang mengatakan berkhitan ni tak disunatkan. Ini fatwa tidak ada asasnya. Jangan duk amal fatwa tu. Fatwa tu mengikut fatwa kerajaan. Baik, habis. Dikata di sini bahawa al-fitratu khamsun atau khamsatu min al-fitrah. Khitan pertama sekali. Fitrah itu ada 5. Atau hadisnya 5 perkara daripada fitrah, iaitu berkhatan. Yang kedua, istihdad, mencukur bulu ari-ari. Istihdad. Yang ketiga, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Bukan cukur, pakai cabut. Tak sakit, kalau dah biasa tak sakit. Boleh, tak salah. Yang kelimanya, taklimul azfar, memotong kuku. Yang kenanya ialah qasul syari', memotong misai. Maka ini fitrah bagi manusia, bagi setiap nabi-nabi. Fitrah nabi-nabi. Selain daripada ni, maka kalau nak simpan bulu ketiak, dia melanggari fitrah nabi-nabi, tak betul. Baik, insya-Allah taala
Wallahu a'lam bissawab. Setakat ini kita punya muzakarah kita pada pagi ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin.